lagi. Tak ikhlas pada diri sendiri. You break your promise. Tak amanah. Tanggungjawab yang Allah bagi, amanah yang Allah bagi, kita break. Tak amanah. Itu sebab Allah suruh didik kita. Didik jadi ikhlas. Ikhlas. Mana kata kita buat apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas ni apa? Allah kata, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan mati itu semua ikhlasnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kerana orang lain. Kita hidup ni kerana apa? Kita puasa kerana apa? You puasa kerana apa? Alah, ai segan lah pak mentua air. Pak mentua air Bilal. Segan lah. Dia hampir cari pak mentua Bilal semua suruh. Carilah pak mentua Jebon, hang tak puasa pun tak apa. Cari pak mentua Bilal kena lah. Kena getah. Tapi tak apalah. Pilihan Allah juga tu. Allah nak mendidik dia. Bukan saja-saja tuan-tuan muslimin muslimat. Kita kahwin dulu. Kita kahwin dengan isteri kita dulu, mungkin kita kata pilihan kita. Sebab kita pergi murad dia. Kita murad dia, dia pun suka kita. Kita kata, pilihan aku tu. Sebenarnya Allah nu di sana, Lauh Mahfuz dah terpahat. Bahwasanya si Osman akan kahwin dengan si Zabedah. Fauzi kahwin dengan Fauziah. Kan ada macam tu. Termaktub di sana lah. Itu sebab apa yang berlaku pergolakan dalam rumah tangga itu semuanya ujian. Onak dan duri yang kena hadapi. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. The first initial movement untuk yang kita jadi, kita kahwin itu sebab apa? Sebab apa hati kita ni jadi tak suka kepada orang lain, suka kepada bini kita ketika itu? Allah punya aturan. Sebab apa kita suka duduk di sini? Kita tak suka duduk di sana. Kita punya pilihan. Dah ketentuan. Kita tahu mana kita nak mati. Kita asal mana? Johor, Taiping. Tak semestinya balik ke Taiping balik mati. Duduk di KLIA, mati dekat Sepang. Tak tahu. Hidup lama dah atas bumi ni, tapi pergi belayar mati dalam laut. Siapa sangka? Kita tak jadi pilot pun, naik kapal terbang meletup, mati naik kapal terbang pula. Allah punya kuasa. Kita tak boleh nak tawan. Cuma kita boleh mengubahnya. Mengubah qada dan qadar ni dengan doa kita. Doa saja Allah kata, berdoalah kamu. Itu sebab Nabi suruh kita doa. Doa panjang-panjang. Ni dalam 3 bulan dah tinggal berapa hari doa, praktis doa panjang-panjang. Jangan sangka terlalu sibuk sangat. Ya Allah ya Tuhanku, macam biasa ajalah doa ni. Amboi sibuk sangat. Macam biasa. Panjang-panjanglah sikit tadah tangan. Sebab pun Nabi kata makhluk yang menadah tangan memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman ni, Allah berasa malu. Nabi Muhammad kata Allah rasa malu kalau Allah tak kabulkan permintaan hajat itu. Allahu Akbar. Dah semestinya Allah kabul permintaan kita. Sebab Allah kata Allah tak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad, kata Allah, aku tak pernah mungkir janji. Kalau aku kata kabul lah. Never. Allah tak pernah tak kabul Allah. Sama ada dia bagi there and then on the spot, ataupun disimpan di satu ketika yang lain, ataupun disimpan di mana? Lauh Mahfuz. Nanti kita berada di para masyar, nanti Allah akan zahirkan balik. Inilah wahai mat, kau minta dulu. Oh yang ni rupanya. Tapi kalau nak tengok doa kita dimakbulkan bagaimana? Ndak on the spot, pergi Mekah. Duduk kat Multazam tu doa. Kau nak pergi cium sana ke cium Hajar Aswad, minta. Tengah-tengah orang ramai tu perempuan. Allah akan tunai there and then. Tapi itulah sebabnya di kala itu Allah pun tak tembok hati kita ni supaya ingat yang lain. Kita nak pergi ke Hijri Ismail, sembahyang hajat, minta doa. Sapu-sapu muka, Allah tunjuk lorong, pergilah kita. Ciumlah Hajar Aswad. Cium sekali sudah. Jangan pergi cium muah, kutu pun muah tengah belakang, boom, habis. Cium sekali patah balik. Peluang sekali je Allah bagi. Cukuplah sekadar kita boleh cium Hajar Aswad. Sebab Nabi pun cium. Tapi kata Sayyidina Umar, kalau aku tak pernah tengok Nabi cium batu ni, aku pun tak mau cium. Sebabkan Nabi ciumlah batu hitam ni, aku cium pun. Bukan macam Syafuddin, cium. Itu batu cincin gurka, tak pakai. Hajar Aswad. Allah tunaikan. Tapi di sini Allahu Akbar. 3 cara Allah tunaikan. Sama ada Allah bagi on the spot, Allah simpan di satu masa
mungkin 5 tahun akan datang, Allah akan zahir balik apa yang kita minta. Kalau kita minta kesihatan yang baik, mungkin sekarang ni pun kita dah sihat, kita minta lebih-lebih kan? Satu hari hidup kita sakit tu, dengan alasan sedikit kita makan ubat tu, kita jadi baik. Kita minta keharmonian rumah tangga, keberkatan rumah tangga, tuan-tuan. Anak kita ni dulu sekolah, sampailah sekarang ni kita jadi pandai. Adakah disebab rajin yang kita baca buku? Tak. Sebab doa ibu kita, doa kawan-kawan kita, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tu Allah tambah. Yang jadi kita ni pandai sikit. Ibu pula doa, ibu mana yang nak berdoa anak dia bagi gagal tak? Ibu sekolahkan kita daripada kecil sampailah besar. Dia nak suruh kita apa kalau sekolah? Kita pas. Bila kita besar kita pilih yang lain, itu silap kita. Kan? Tentu je kita silap. Ibu kita ni, ya Allah Tuhan bagilah anak aku pas. Kita dah jadi ni, pilih yang lain. Silap kita. Nak buat macam mana? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Ramadan menjelma, tuan-tuan muslimin muslimat, pada tahun ini adalah berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Makin hari, makin lama kita hidup, makin lama peningkatan tu Allah nak tengok. Peningkatan ibadat kita tu. Kita tidak boleh ibadat masa sekarang ni macam kita sekolah dulu. Kena makin hari makin baik ibadat dia. Sopo juga macam Ramadan. Ramadan tahun lepas kita nak memperbaiki lagi, menambahkan lagi amalan kita untuk tahun ini. Sebab apa? Sebab apa kita nak berlaku yang terbaik? Takut-takut inilah Ramadan terakhir. Kita pun tak tahu. Jadi bila kita boleh memikirkan, ya Allah tunggu, kalau inilah Ramadan terakhir, aku nak buat elok-elok. Mana tahu dalam amalan-amalan kita yang baik itu, yang banyak itu, Allah angkat terus, Allah makbul terus. Jadi kita orang yang solihin, Allahu Akbar. Kita tak tahu tuan. Jadi kesempatan yang ada inilah kita nak gunakan sebaik mungkin. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak pandang belakang dah, aku dulu macam mana. Kita ni semua dulu jebuan tuan-tuan. Kita semua jebuan dulu. Sekarang ni lah dapat sikit hidayah yang Allah bagi. Setelah mana kita cari hidayah itu. Bagaimana kita cari? Bila kita dengar hayya 'alas salah, hidayah itu. Marilah bersembahyang. Hidayah Allah bagi itu melalui Bilal azan tadi. Kita pun cari kat mana ada tu? Kita pun sampai. Hidayah yang Allah bagi. Kita sahut hidayah itu. Maka berjaya, bertautlah hidayah kita dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sukalah Allahnya. Jadi Allah pun bimbing kita tuan-tuan. Kita mohon Allah bimbing, kita mohon Allah bimbing. Kalau kita tak bermohon langsung, jangan kita nak bandingkan dengan orang yang bukan Islam, orang yang tak sujud kepada Allah. Kita pun duk fikir, dia orang tak sujud pun rezeki murah pun. Jangan kira rezeki yang dia orang dapat tu tidak sama macam rezeki yang kita dapat. Kita orang yang selalu sujud kepada Allah, rezeki yang Allah bagi itu berbeza dengan orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Macam-macam. Kita nampak ada senang tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam hidup ni tuan-tuan muslimin muslimat, ada tiga ragam pun duduk dalam dunia ni. Satu, kita hidup ini keperluan. Bila kita duduk dalam dunia ni, keperluan asas apa? Sebagai nak hidup, kita mesti kena ada rumah. Bila dah ada family, anak 2 orang, rumah sebiji, 3 bilik, kereta kancil, cukuplah keperluan. Maka orang yang macam ni kata Allah, dia ingat kepada aku. Mana dia hidup dia tak nak kata senang, nak kata susah tak. Jadi keperluan asasnya ada. Keperluan. Yang kedua, berkehendak. Hidup ni nak berkehendak. Sebab apa berkehendak? Dulu keperluan rumah sebiji, 3 bilik, anak 2 orang. Jadi 4 beranak, cukuplah. Jadi lama kelamaan dah naik pangkat, cikgu besar, rumah besar, kereta pun besar, family pun besar. Dulu anak 2 orang, sekarang ni anak 7 orang. Rumah pun kena tambah bilik.
Kereta pun takkan nak naik kancil, bini kena duduk atas gear sampai. Rosok-rosok.